Allah yang baik, Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan, Al-A'raf ayat 180. Ya, kita disarankan ya Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang baik, maka bermohonlah pada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Waktu kadang-kadang kita dengar tu Imam, Ya Ar-Rahman Rahimin, Ya Ar-Rahman Rahimin, kan? Nah, itu ada dalam Quran, suruh kita menggunakan nama Allah dalam kita berdoa. As-Sami'u, Maha mendengar, adalah salah satu dari nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, yang bermakna Allah Subhanahu Wa Taala mendengar semua benda yang ada di alam dunia ini. Semua. Tak kira banyak lah sebut. Kita baca laju-laju, tak apa. Tidak ada suatu benda pun yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala, sama ada suara ataupun bukan suara. Yang ada dalam hati ni pun Allah tahu. Laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah apa? Surah Qaf. Surah Qaf, surah ke 50 ayat 16 cuba baca. Tu cerita duduk dalam hati, bukan suara saja. Dan sesungguhnya kata Allah, kami yang mencipta manusia. Ada ayat tu, ayat 15, ayat 16 kan, surah 50. Dan kami tahu, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbolak-balik dalam diri dia tu. Hati kita duk bagian-bagian duk fikir tak mana ingat apa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami ni lebih dekat, kata Allah, daripada urat leher kamu. Apa dia tu? Ilmu Allah. Ilmu Allah yang kata wasi'a kursi tu kau. Bukan kata kursi itu besar, no. Wasi'a kursi ni mana ilmu pengetahuan Allah, mencakupi langit dan bumi. Apa yang ada dalam alam semua dia tahu. Ilmu dia sampai tahap tu. Tu kata kursi besar pula jam, kan? Tu yang payah tu kadang-kadang tu. Depa pi faham secara zahir, kan? Kita ni kena rujuk ulama. Kita siapa? Macam kita dah sebut dah, lepat pisang tu kata tak payah semayang dah kalau tak khusyuk. Lepat pisang, lepat ubi, lepat liat, dia semualah tu. Kita bagi dalil Quran, bagi dalil hadis pun dia tak boleh terima. Nak jadi apa? Kan? Dia tengok video saya, dia hentam dia. Dia kalau nak forum dengan aku, pasal dia balik awal. Nak ujah apa? Quran mesti tak kerti nak baca. Tidak. Kita sebut dah dalil Quran kewajipan mendirikan solat. Dia tolak Quran. Kita bagi dalil hadis dan kita bagi dalil Al-Quran. Apa kesudahan orang yang tidak solat? Tak tahu berguru dengan siapa atau jenis-jenis ni yang payah ni. Dia duk rasa dia saja betul, orang lain tak betul. Kan? Tuan-tuan tengok hadis ni tak keluar. Apa arti sombong? Tak keluar sombong apa? Jenis tu. Kalau Melayu dia kata apa? Bodoh sombong apa? Bodoh sombong adalah bodoh sombong pula. Saya tengok hadis tu apa arti sombong? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Melayu kata sombong. Arab kata takabur itu menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Dia rasa kita punya hujah ni lekek. Sekali lagi keluar kepala bapa. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga.
Siapa-siapa yang ada sebesar zarah dalam hati dia, sifat takabur. Takabur makna menolak kebenaran, memandang rendah terhadap manusia. Ni tu. Kita bagi dalil Quran pun dia tak terima. Dia kata kita tak betul. Dia kata ni iblis bertopengkan ustaz. Dajjal dia ni. Nak kata apa lagi? Orang tolak Quran, tolak hadis ni rosak akidah. Tidak. Dia nak dari Quran kita boleh bagi bila-bila masa pun insya-Allah. Kan? Jenis manusia tak suka dengar majlis ilmu ni jadi macam ni. Dia main satu perasaan ego, dia bahasa dia reti semua. Kita pun mengaku kita pun tahu semua. Kan? Ada yang ustaz tahu, saya tak tahu. Ada yang saya tahu, ustaz tak tahu. Macam tu. Mari kita kongsi. Kita pun kalau ada kesempatan kita duduk dalam majlis ilmu, ni tak mau langsung masa kita tu pandai dah. Silat-silat baca Quran tak betul. Lepat pisang, lepat liat, lepat ubi. Ikut suka dia lah apa lepat pun. Tu saya bagi dari Quran tadi, surah 50, surah Qaf ayat 16. Allah cipta manusia dan Allah tahu apa yang bermain-main dalam diri manusia itu. Sebab wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat pada orat leher. Orat leher pertandingan. Allah lebih dekat masuk apa? Ilmu Allah Taala. Apa yang cikgu terlintas di hati, apa semua dia tahu semua. Nak heran apa tuan-tuan? Menatang ni pun pandai ni. Ya, telefon kita. Cuba masuk Waze. Cuba bayangkan tengok 10 orang guna Waze di tempat yang berbeza, dia boleh bagi tahu. Hebat tak? Ilmu tu hebat tak? Waze pernah pakai Waze, kan? Hantar duduk Pahang, saya duduk di Kedah, kau duduk Perak, pakai Waze. Kita kau kanan, dia habaq kanan. Kan kau ni kiri, dia habaq kiri. Tak pernah silap pun. Takkan Allah koman sangat kot, yang tu pun datang daripada Allah. Tak? Ilmu yang Allah ajar. Cikgu dia pakai Waze tak? Sampai beruk mak air duduk tepi jalan, mana dia bagi tahu. In 200 meters there'll be a beruk mak air. Apa dia beruk mak air? AES lah. Sekali tu dia habaq ada polis. Saya kata mana ada polis? Rupanya JPJ berhenti buat, bukan roadblock, dia tahan orang. Dia tahu dia tahan tu. Betul lah, saya tak pakai Google Map lah, saya pakai Waze. Waze dia bagi tahu AES kat mana. Jadi selamatlah kita. Tu yang tu pun dah kita dah kagum. Takkan kita tak kagum kan pencipta alam ni, pencipta dan pemilik alam. Dia lebih tahu daripada kita. Ilmu tu pun dia ajar untuk kita, tak boleh. Betul tak? Tu pula esok satu hari apa lagi dia nak ajar kita tak tahu. Dia nanti upgrade. Jadi kita pun tak boleh ketinggalan juga dalam bidang macam ni, teknologi yang terkini ni. Jadi lah pergi mana pun insya-Allah tak sesat lah. Ada kata kalau 9 kali guna, 10 kali guna Waze ko mungkin 9.9 betul lah. Ada orang tak betul Ustaz? Kami kenal lah orang. Kami tahu tempat tu tak mana. Masa tu guna Google Map, saya tak pandai guna Waze masa tu. Dia bawa pergi sampai Bertam tu. Walhal tempat tu sebelum Bertam turun bumbu 5 kan, masuk kiri. Tapi dah percaya kat dia. Dia habaq pula, you have reached your destination. Saya kata kepala bapa ni Bertam ingat aku tak tahu. Yang tu mungkin dia set tak betul kau orang yang buat kan. Jadi tak juga, not completely reliable, tak boleh dipercayai 100% lah kan. Tapi ada yang itulah menunjukkan kekurangan ilmu manusia sejajar dengan ayat Allah, yakni dalam suratul Isra ayat 85, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu kecuali sedikit kan. Itu cerita dah. Baik, jadi tidak ada suatu benda pun yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala, sama ada suara ataupun bukan suara. Ni adalah hati kau ni. Hak duk berbolak balik kan, duk teringat kan. Orang kata duk semak perut tu. Kan duk terlintas nanti tu. Semua dia tahu kita nak bohong macam mana.
wa yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Dia tahu ke semua. Dia dengar semua, dia tahu semua. Tu ayat dah. Hampa duduk 3, Allah yang keempat. Hampa 5, dia yang keenam. Hampa sikit dalam golongan sedikit dan atau banyak, dia tetap bersama-sama dengan kamu. Apa dia? Ilmu dia. Dia dengar, dia tahu. Tu dalil Mujadalah. Ayat dalam Mujadalah ayat tadi tu 58, ayat yang ke-7. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar secara mutlak. Tidak ada sesuatu benda yang tertutup dari pendengaran Allah. Sekalipun benda itu tersembunyi di suatu tempat yang sunyi, tapi tak tersembunyi daripada ilmu pengetahuan dia. Nah, malah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar gerak debu di malam gelap gelita tu, dia ambil debu tahu. Dalam Quran, saya tak ingat dalam surah mana, helaian daun yang gugur dalam waktu gelap tu pun aku tahu, kata Allah. Berapa helai daun yang gugur. Kita cuba tutup tirai. Ustaz, berapa orang muslimat ada? Mana aku nak tahu. Hampa tutup. Buka ni boleh kira cik nosa si golak cik pit kau cap it sebelah orang. Kan? Kan? Boleh lah macam buka, dia tutup. Pergi. Tu ni masih ada lampu, cuba tutup. Jam. Tidak. Tu kata Allah Ta'ala tu. Nah, jadi dia kata di sini dan tidak tersembunyi juga dari pendengaran Allah sesuatu benda yang tersembunyi di dalam bumi dan yang ada di atas langit. Semua tahu. Ini dia dari Quran. Tuan-tuan, bukan senang ni nak susun sebuah kitab macam ni, bawa dalil-dalil Quran, kan? Saya tukang baca, tu yang senang, kan? Baca agak mana boleh tambah, kita tambah dengan ayat-ayat yang lain, kan, yang boleh menyokong lagi hujah ulama ni. Nah, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Toha ayat 46. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu, aku mendengar dan melihat segala-galanya. Itu dia. Bukan dekat dengar, lihat. Itu boleh tak kita nak sembunyikan esok di hadapan Allah Ta'ala apa yang kita buat di dunia ni? Hey, Allah sebut dalam suratul Furqan, surah 25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan akan kami pertontonkan semula amalan-amalan kamu wahai manusia. Apa yang kita buat ni, Allahu akbar. Harap-harap buruk tu dia tak tunjuk lah Ustaz no, pasal kita dah taubat lah. Nah, kami akan pertontonkan semula apa amalan-amalan yang kau buat dulu. Tetapi ada sebahagian kita, amalan itu umpama debu yang berterbangan, tidak diterima. Nah ya, tengok dia kata, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Apa yang kita cakap semua Tuhan dengar. Bisik 2-3 orang, semua dia dengar dan melihat segala-galanya. Orang lain tak dengar, orang lain tak dapat tengok, dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar juga bisikan rahsia yang ada di dalam hati seseorang, dia sebut, dan jeritan orang-orang yang diinayai. Orang yang kena buat zalim tu, pengaduan dia sebab tu orang jangan nak buat zalim kat orang, sebab orang yang kena zalim ni doa dia mustajab, kan? Macam mana hadis hari ni dia jam sikit siapa nak, saya lapar apa, kan? Kita minum dululah.
ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa dunaha hijabun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ni dalil lah. Cuba dia kata, dan jeritan orang-orang yang diinayai. Kita tak dengar, Allah dengar. Orang yang kena zalim tu pula doa. Nabi bagi tahu hadis Muslim tadi. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi, walaupun dia kafir. Di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Sebab tu tuan-tuan, tak boleh buat zalim kat orang, termasuk haiwan, termasuk yang bukan Islam. Tak pasal-pasal pergi tabuh orang tu pasal apa, tak boleh. Dalam Islam dia jaga sungguh. Makna Islam tu sendiri makna selamat, sejahtera. Rakyat dizalimi oleh pemerintah, jatuh dah pemerintah tu pun tergolek dah. Kita duk abang lalu dah, mereka ketegang muslimat. Mereka rasa mereka nak menongkat langit. Kita duk abang dah. Fir'aun lagi hebat pada hampa, Namrud lagi hebat pada hampa. Dia tak? Sombong. Tak tahulah mereka duk merancang apa pula lepas ni. Kalau saya dah Agung dah putuskan dah si Pulan tu jadi Perdana Menteri, tunggulah PRU15. Tak usah duk kemaruk sangat. Hampa tak fikir enggak masalah negara? Tuan-tuan tahu tak kerugian berpuluh-puluh bilion kerana apa krisis pemilihan Perdana Menteri. Hampa ingat tajuk ni aku tak masuk politik ah. Tu dia abang tu dia abang. Dia kena naya kita kena kot tu. Saya mana-mana pun tuan-tuan saya cakap politik, mana-mana pun saya ada sandaran Quran. Dulu saya sebut dah, pemerintah dulu 61 tahun saya kata hampa tak usah act lah, hampa akan jatuh juga. Yang ni pun sama. Kita mai kita dengar 3 ayat ni. Ali Imran 26, Muhammad 38, Al-Maidah ayat 54. Dengar elok. Kok ada exco negeri Kedah kah? Duk gagah jadi exco lagi. Pakat teriak lah exco. Itu semua berlakon lah. Teriak tek minyak ayat tentang pemerintah. Apa dia? Tengok ayat apa? Ali Imran 26 dulu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan. Itu dia. Engkau beri kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kendaki, dan engkau cabut semula kuasa pemerintahan itu daripada sesiapa yang engkau kendaki. Dia tak dengar cakap orang, sombong, angkuh, buat nanya orang. Ini ayat Quran weh. Engkau memuliakan sesiapa yang kau kendaki, dan engkau menghina sesiapa yang kau kendaki. Biyadikal khair, makna di tangan kau. Tangan ialah kuasa mutlak milik Allah. Dia nak penaik siapa, nak turun siapa, nak pemulia siapa, nak hina siapa, semua kerja dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap segala sesuatu itu Maha berkuasa. Jadi kita doa banyak-banyaklah tuan-tuan. Kita telah dizalimi selama 20 bulan. Harta orang Islam dirobek, dikhianati. Kau sedap tak kau ni? Tak angguk pun geng-geng dia apa ni? Nak lagi haprak-haprak ni, kapiak-kapiak ni jadi pemimpin. Tabung haji habis. Lepas ni kita kena cek balik apa yang mereka buat. Mereka jual banyak mana, harga berapa yang mereka jual. Benda bukan boleh tipu. Kita ada audit boleh pergi check. Tu kita telah dizalimi. Kita doa
Ni pun bagi saya Muhyiddin Yassin pun belum selamat ni. Daripada fikir pula nak berjatuh kat mana pula. Orang gila kuasa. Tentu dia bukan kira masa depan negara rugi berbilion-bilion, tak kira, dia kira dia boleh jadi. Kan? Macam ni punya pemimpin hampa tinggal lah weh, aku nak abang hampa. Nah, hampa sonok sangat ke DAP memerintah aku pun nak pelik. Siapa-siapa yang masih suka pada DAP ni confirm munafik. Confirm saya ada dari Quran. Nak berdebat, mai sila. Nah, bukan nak sombong bang, saya ada dalil. Saya boleh bagi tahu nama kitab, surah ke berapa, ayat ke berapa. Siapa yang membantu golongan kafir harbi menjadi AP ni confirm munafik, akan ditempatkan di bawah neraka. Paling bawah. Dia cikgu pun kena saya satu macam di AP apa. Aku kira macam tu lah, tak ada apa. Sonok lagi. Kita patut bersyukur pasal negara kita dikuasai oleh orang Melayu. Lupakan persengketaan kau. Nah, lupakan. Kita nak selamatkan Islam. Tak usah cakap tentang bangsa. Saya cukup cemut. Nabi tak pernah sebut bahasa Arab pun. Nabi sebut aslim taslam. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Nah, dia bercakap kat siapa? Cakap kat orang Rom, Hercules. Kan? Kita pun ambil kaedah tu. Kalau Islam yang memimpin memerintah, insya-Allah seluruh bangsa dan agama selamat. Semua bangsa dan agama akan dikekalkan. Islam tak pasal. Hanya semua tokoh hanya pasal ni kita nak syariat Islam, dia tak bagi. Patut syukur je ni. Nah, sekarang negara kita sedang dikuasai oleh orang-orang Melayu Islam. Boleh? Mai aku nak scan ada tak siapa tak setuju. Tak setuju tu gagah Pakatan Harapan kan. Pasal ruyuk nah. Pai ni tak ada apa. Tak tahulah. Kalau depa kacau Muhyiddin Yassin senang ya, bubar parlimen. Biar rakyat yang menentukan. Saya yakin insya-Allah sekali ni rakyat dah kena 20 bulan cukuplah. Kan takkan nak bodoh lagi bagi no. Tu Ustaz, nah. Hidup main cerita lepak pisang, lepak liat, negara lingkup, empat tak boleh bengong. Orang-orang yang tak peduli tentang politik ni memang balonnya lah. Kerana kuasa politik lah dia boleh robek duit, harta, aset orang Islam. Dia tak? Pasal kuasa politik lah. Sebelum ni mana ada orang Cina kafir boleh duk pergi kacau duit tabung haji, aset tabung haji, pasal kuasa. Sebab tu orang yang tak mahu kuasa tu bahlul. Saya nak abang bagi siapa-siapa yang memisahkan politik dengan agama perlu mengucap dua kalimah syahadah semula. Pasal apa? Yang tu ajaran Kristian Pak Ji, dalam kitab Gospel Matthew chapter 22 verse 16 to 22. Tu aku hafal habis dah kitab Kristian pun. Pergi carilah. Masuk dalam Google. Masuk Google type Gospel Matthew chapter 16 chapter 22 16 to 22 dia keluar. Itulah ajaran Kristian yang kita tak sedar Pak Di. Kita memisahkan politik dengan agama. Batal iman dan Islam. Politik suku, agama suku. Itu ajaran Kristian. Islam agama yang sempurna. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lagi ada wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Saya sabarlah kalau orang duk kata politik agama ni. Suku-suku ni semua dalam Quran. Tuhan sebut terang-terang sempurna dah. Ayat kedua semua aku ajak dalam Quran, termasuk sistem pemerintahan. Tolak ya Quran balik awal tu cikgu. Tolak ya Quran jadi apa? Jadi DAP. Kita bukan kita sonok kita syukur. Kita harap-harap, kita terus berdoa. Doa dia macam ni senang. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kita ramai-ramai, ya kalau kita seorang-seorang lah kena. Saya dekat hampir 2 minggu dia doa. Mungkin makbul lah tu. Tu tergolek lah tu. Cuma nak mampu ada lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia.
serta senantiasa di dalam rahmat, petunjuk dan pelindungan-Mu ya Allah. Dan gagalkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh Islam, DAP dan sekutu-sekutunya. Porak-perandakanlah di kalangan mereka ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Faham ni? Nah, tak mau politik. Esok kalau Cina perintah, kita habis azab masjid dia tutup. Ni dalam dia ada 42 kerusi, samsing kami. Ni tak dengar sunyi senyap, mampu apa semua. Takkan terjun apa jambatan lah. Lompat apa? Lompat parti. Kau tu pergi mengaku dia dulu baru ada AP. Raja dah tu bobok ni. Babi pun dia panggil beliau. Tak punya nak jaga hati Cina, Ustaz. Tak panggil babi, panggil beliau. Aku pelik lah. Jadi saya ulang sekali, orang yang tak mau, tak peduli politik ni memang balul. Tak apatah lagi duk kata politik suku, agama suku, terkeluar daripada agama Islam. Rosak akidah. Saya bagi dua dalil Quran tadi. Islam agama yang sempurna. Al-Ma'idah 3 dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89. Semua diajar oleh Allah, termasuk soal pemerintahan. Sila rujuk dalam kitab tafsir. Itu cerita dia. Ni tak mau dengar, nanti bila nak faham. Takat kita punya amal ibadah tak jadi. Bala'in bin Ba'ura tu, Masya Allah, akhirnya kafir juga. Bayangkan tengok, kita bukan standard taraf ni kan, doa mustajab. Tu pun lingkup akidah. Kenapa? Kerana keduniaan. Itu dia. Dia kata tu. Dan jeritan orang-orang yang diinayai, bukan takat jeritan doa, ya Allah, kami dizalimi ya Allah oleh DAP dan sekutu-sekutunya. Hancurkanlah mereka ya Allah sehancur-hancur. Lagi satu yang saya selalu sebut, porak-perandakanlah di kalangan mereka ya Allah. Memang porak-peranda dah. Sebab Quran ada, balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Sad surah ke-38 ayat 2. Siapa-siapa tolak Quran, tak mau ikut ajaran Islam ke, dia sama-sama dia bercakaran. Tu keluar beribu orang dah tu. Perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS 66 tahun dah kak, sampailah tak ada. Kotlah nak rebah, nak jatuh, menang memang payah nak menang. Tapi duk ada situ kan. Keluar 10, masuk 10,000. Betul tak? Betul cikgu. Alipah dah tu ni, temang-temang ni tak? Kan boleh percaya apa, angguk-angguk DAP. Nanti cerita aku kalau sebut tadi DAP, aku cukup naik angin lah ni. Aduh, faham tak kau ni? Perjuangan Islam tak boleh hilang daripada muka bumi, percayalah. Ada hadis, ada ayat Quran. Takkan tak percaya kot. Itu ayat pertama, Ali Imran ayat 26. Satu jaminan Allah, sebab satu penjelasan pada Allah bahawasanya semua kerajaan di atas muka bumi ini bukan kerajaan yang akan menongkat langit selama-lamanya. Di end 61 tahun baru rebah. Depa ni 20 bulan. Mahdi Yasin tak tahu berapa bulan tak? Satu penggal pun tak ada, no? Pasal hari tu saya wirid lah. Satu penggal. Tak jadi juga. 20 bulan, no? Saya rasa pelik lah kalau kita tak mau sokong kerajaan yang ada ni, yang dikuasai oleh sebilangan besar orang Melayu, tuan-tuan. Kalau bagi Puak Nuh hari tu 63 kapiak, 33 saja Islam. Ngantu pun tak boleh fikir lah. Aduh kan. Aku tak ada nak nyanyi hari tu. Kalau tak, dulu aku menyanyi pun bagus kan. Ada satu lagu gambar anakku Sazali, itulah sayang, lain kali kita menyanyi. Baik,
Dan jeritan orang-orang ini. Okey, setelah Allah bagi tahu kuasa mutlak di tangan Allah, kerajaan-kerajaan yang ada ni tak akan kekal. Dia nak penaik siapa, nak berjatuh siapa. Kemudian Allah habaq pula, siapa yang diberi kesempatan tidak beriman dan bertakwa, tidak patuh. Surah Muhammad ayat 38 dia sebut pula, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Tu dia. Ingat elok ni. Dan sekiranya kamu berpaling, kamu tidak beriman dan bertakwa, kamu tak taat perintah aku, sedangkan aku bagi peluang kamu memerintah mentadbir, aku akan ganti kamu dengan satu kaum yang lain, kemudian kaum itu tidak seperti kamu. Tu dari Quran, surah Muhammad surah ke-47 ayat 38. Tuhan ganti dah lah tu. Kita pakat tengok pula ayat tadi, kemudian mereka tidak seperti kamu. Yang ni nak kena faham ni. Mereka tidak seperti kamu tu Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 secara terperinci. Kalau tak ada sifat ni, tak tahan lah orang lain pula lah. Lalah buruk mair je dalam menteri. Ya ayyuhalladzina amanu man yattadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dengar 6 sifat. Ada ayat tu. Al-Maidah surah 5 ayat 54. Wahai orang-orang beriman, sesiapa yang berpaling daripada agamanya, tak beriman, tak bertakwa macam tadi, diberi kesempatan pun tak mau lagi nak menunaikan tuntutan Al-Quran. Allah kata, kami akan datangkan satu kaum. Kami akan datangkan satu kaum, bukan macam mereka ni, tetapi kaum ini kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih pada mereka, mereka juga mengasihi Allah. 2. Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. 3 dan 4. Mereka berlemah lembut sesama orang mukmin tapi keras terhadap DAP. Hak dulu ke? Azillatin 'alal kafirin a'izzatin 'alal mu'minin. Hak dulu keras dengan orang Islam, lembut dengan kafir. Pak Ji faham ni, Pak Ji ni ayat Quran ni. Apa tolak pergi kan. Hak yang bagus ni kata Allah, yang summala apa, yang mereka bukan seperti kamu tu. 6 sifat dia. Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Berlembut sesama orang mukmin tapi keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir macam mana kak? Yang ni kena bahas sikit. Yang hina Islam, yang kacau Islam, yang ganggu agama kita. Mana dalil kak? Banyak dalil kak. Banyak-banyak. Mumtahanah 9. Contoh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, apabila pendeta Yahudi hina Allah, kata Allah miskin lah, dia tabuh melebam muka. Dia keras terhadap kafir yang menghina agama kita. Kita di Malaysia, orang kafir hina agama kita, rahmatan lil alamin. Dia pun tak bunyi lah, pergi duduk tak mana tau, hilang uyuk kan. Jangan terjun bangunan sudah lah, aku saya untuk lah kan, jambatan kan. Dia faham ni nah? Sebab tu Allah tarik kita pun kalau tak ikut nama lah. Dia ayat ni bukan untuk orang-orang, untuk semua. Kalau kita orang beriman, kita rasa kita orang beriman, kita kena patuh perintah ni. Macamlah puasa. Puasa ada sebut wahai Melayu, tak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita rasa kita orang beriman, kutiba alaikumus siyam, bukan dia suruh pergi siam, dia suruh puasa.
Hampa kan nak pergi shopping je. Jangan lupa kau sampai dia buat nyanyuk pula 24 April 1 Ramadan. 25 April saya mula pergi Kuala Lumpur. Tahun ni pisat lah. Tak boleh selama ada cucu ni tak boleh. Tak tengok depa rindu. Kan? Selalu pergi 20 hari lama sangat. Jam. Pasal saya merasakan saya beriman, saya puasa. Baklah. Itu dalil. Yang kelima, keenam, Allah kata yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah, berjihad untuk meletakkan Islam sebagai agama yang paling tinggi, untuk meletakkan kalimah Allah di atas agama Islam. Betul ya. Yang keenam, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Hang kata bila apa pun relax, cool. Makan apa? Makan bukan rasuah. Depa fitnah 90 juta tu panggil makan apa? Macam kataan tak jumpa. Kan? Makan dedak 90 juta. Tok Guru relax. Kan? Najib bagi 90 juta dekat Haji Hadi. Depa tak panggil Haji Hadi, Abdul Hadi lah, punya kongajak. Hampa banding ilmu dengan dia jauh beza. Jangan kata dengan dia ngaku pun hampa belum tentu boleh makan. Nak pergi lawan dengan Tok Guru je kan. Aku test satu ayat Quran terus kalah. Panggil alim tak mana duduk ni. Ayat ni surah berapa, ayat berapa, jam. Kalau tak boleh jawab, pergi balik. Kan? Dia kata Abdul Hadi Awang tu bukan pandai politik, kepala bapa hang tak pandai politik. Dia mengaji bidang tu berarti tak. Pasal dia pandai tu, di AP mampu lah tu. Dia sokong mah dia. Sokong ni jangan duk pelakir lah perjuangan Islam walaupun 18 kerusi. Kerana 18 kerusi itulah Mahyudin ditabarkan sebagai Perdana Menteri. Betul tak? Tuan-tuan ingat yang hebat ni mesti banyak kerusi ya? Kadang-kadang yang sikit tu yang jadi kingmaker, yang menjadi penentu. Bang minat politik kan ni? Minat? Itu undi tak ni? Aku kan boleh kira orang apa ni? Ke depan ni kita undi semua orang Melayu yang betul-betul nak tegakkan Islam ni. Kita harap PM kita ni pun buat benda yang sama. Nah, bukan masa dah kita nak bertelagah, bercakaran sesama sendiri. Berhentilah. Nah, kita berjuang dalam satu saf. Nah, macam Allah sebut dalam surah Saf tu, dalam satu saf sebagai sebuah bangunan. Nah, bumbung ada, dinding ada, tiang ada, lantai ada. Ada apa? Ada bersatu. Ada UMNO, ada PAS, semua lengkap. Baru DAP berak syirik. Kan? Syukurlah mampu dah apa-apa tu. Tapi kalau dia naik balik tuan-tuan, mati kita. 20 bulan pun dia tak heran, dia buat macam-macam. Ya tak? Dia nak tutup tu tabung haji hotel punya korang ajak. Tu saya rasa pelik. Kadang-kadang minta maaf lah, ahli parlimen wakil kita ni pun kadang-kadang awak apa duduk diam sangat tau. Kan? Kita boleh tanya ni apa tu. Hampa cuba tengok elok-elok 11/3 Perlembagaan Persekutuan. Apa dia sebut? Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Nak tanya cikgu lah. Kalau jawapan tak betul, tak jawatan. Jangan nak mengajak lah. Tabung haji ni ada kaitan dengan agama tak? Umat Islam simpan duit nak menunaikan umrah dan haji. Tiba-tiba kapiak pergi urus. Tak betul. 11/3. Tapi mereka ni bukan ada kemaluan. Kan? Dia kira aku ada kuasa. Mereka suruh kita patuh pada undang-undang kepala bapa mereka. Itulah aku tak ada rezeki. Kalau aku ada rezeki tu duduk parlimen mampu lah mana linggi siang. Dengan lingguan ing tu.
Aku maki dalam bahasa Cina, apa aku ngerti? Nak dengar aku maki dalam bahasa Cina? Bukan Hokkien, lain. Kan ni. Tu nama kahai. Aku bahasa Cina banyak aku boleh. Ustaz ngerti Cina Ustaz? Itulah rugi tuan-tuan. Ada sebuah hadis Nabi sebut, sesiapa yang mempelajari bahasa bangsa lain, maka dia tidak akan ditipu oleh bangsa tersebut. Cina maki kita renyah sampai kita telinga punya bengong. Dia kata hona kiang gong lo, gong pang di muka hang. Dia kata Melayu bodoh. Kita duk renyah. Nah. Kita kata mentiu lah tak betul. Nah. Hona kiang gao lo, nak ayat gao. Gao cerdik, buk nombor dah. Lepas ni mau maki tu ya. Tapi dah Allah tak izin. Allah tahu saya ni agresif sikit. Saya abang macam tuan-tuan, waktu saya kerja dulu tak ada sekok Cina berani dengan saya. Termasuk pengurus-pengurus besar. Aku lawan habis sampai tu. Aku tak naik dah pangkat. Baru ni apa-apa. Kerja bagus. Kerja bukan nak puji tuan-tuan. Saya rekod saya very clean. Punctuality, kerja tak silap. Alhamdulillah. Tapi pasal suka lawan bos. Saya tak bagi can. Jangan bagi muka tuan-tuan. Dan jeritan orang-orang yang diinayai mengadu kat Tuhan. Dan pengaduan orang-orang yang mengadu dan mengerang, termasuk yang mengadu tu kalau kapiak hadis Muslim kata tadi, Tuhan makbul. Jangan main-main. Sebab tu jangan menzalimi walaupun orang bukan Islam. Apatah lagi orang bukan Islam yang membayar jizyah, cukai kepala. Depa kafir zimmi, kita usik depa macamlah kita menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan. Begitu juga dan mengerang kesakitan orang-orang yang kemalangan dan yang disiksa. Yang kena siksa macam di Uyghur tu. Depa ditahan dalam sebuah camp. Kan? Menteri Agama kata, bagus tak ada apa, kita pergi. Hampa ni punya nak jaga hati Cina. Teruk no. Teruk juga. Cikgu kalau jumpa nak belasah. Dia kata saya pergi melawat dengan dia kata kan. Tak ada apa pun. Tengok kau sebenarnya macam tu kau ni. Punya gila kuasa. Punya nak dunia. Kita minta lah PM baru ni apa juga jawatan nak bagi ke seseorang tu biarlah ahlinya. Menteri Agama tak boleh bagi kepada orang yang dia hanya mengaji bahasa Arabnya. Mengaji bahasa Arab tu pun orang keliru. Betul ke dia lulus ni? Pasal ayat Quran inna dina indallahil Islam. Dia kata inilah dalil kita kena jaga semua agama. Orang mengaji bahasa Arab kata ni saja agama yang Allah redha. Siapa nak kena jaga agama lain? Orang pening. Kena pergi cek balik sijil tu betul ke tak? Dalam ni kan semua sijil palsu. Katalah kalau lepas naik pula aku jenuh lawan pula. Kalau lepas tak naik ni insya-Allah lepas ni tak gaduh dah. Saya nak main kuliah di masjid sebab insya-Allah keluar TV hari-hari. Zaman BN aku tak boleh keluar, zaman PH lah lepas ni boleh kot. Zaman muafakat nasional boleh keluar. Tidur tu di RTM tu. Pagi sampai malam hampa tengok muka aku aku tonyoh kau. Hampa tak bagi sangat. Mana tahu nak jadi rezeki kan. Saya akan cakap macam ni dalam TV. Hampa tak bagi keluar sudah aku tak ada rugi apa kan. Esok saya akan ditanya tau, ya Allah, aku telah menunaikan tanggungjawab aku. Tidak menyampaikan kebenaran. Ada di Al-Quran banyak. Apa yang menyembunyikan kebenaran jawab besok di akhirat. Firman Allah Azza wa Jalla, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik-bisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami
kata Allah, malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan. Ada tak dalil? Malaikat tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tu surah apa tu Ustaz? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib. Pasal qaf je kot, cuba tengok. Surah 50. Tak betul? Dekat-dekat tu kan, betul lah. Surah yang sama lah. Tadi saya baca ayat 16, ini ayat 17, 18 betul lah kot. Tidaklah perkataan yang kamu ungkapkan, melainkan ada dua malaikat yang mencatat. Buatlah zalim, malaikat tu dia semua. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap suara, sekalipun suara itu tidak nyaring, dan mendengar suara yang hingar-bingar sekalipun suara itu di atas dan jauh. Semua tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci mendengar suara-suara itu sebagaimana kita mendengar dengan cara-cara yang tertentu. Allah tak sama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar sesuatu benda yang mawjud di alam dunia ini tanpa sesuatu alat. Kita kena pasang telinga no. Tu pun kadang-kadang ada yang tak dengar lah. Siapa dia? Bini Pak Mat tempe. Pekak. Ada telinga tak boleh dengar pula, jam. Kan? Tu cerita dah. Allah tak pakai alat, dia kata sini. Allah Ta'ala mendengar tidak dengan telinga. Kita ambil faham mudah sudah, tak ada duduk bahas-bahas. Kalau dengar telinga sama macam kita pergi sembah dia apa-apa. Allah sebut laisa kamitslihi syai'un. Surah Asy-Syu'ara surah ke-42 ayat 11. Tak ada satu benda pun di atas muka bumi ini, dalam alam ini, yang sebanding dengan Allah. Atau dengan alat-alat moden sebagaimana yang ada sekarang untuk mendengar suara itu atau mengesan dari mana suara tadi datang. Tak payah, dia tahu semua. Dia pencipta dan pemilik. Takkan dia tak tahu. Kalau ingat yang tu, selamatlah dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci pendengarannya dari sesuatu halangan yang boleh mengganggu atau membisikkan pendengarannya untuk mendengar doa dan keluhan hamba-hambanya. Berdoa banyak-banyak. Ud'uni astajib lakum. Surah ke-40 ayat 60. Ghafir, pohonlah kepada aku akan memperkenankan permintaanmu. Doa tadi jangan lupa tau. Setiap malam, ya Allah, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia, serta senantiasa dalam rahmat, petunjuk dan perlindunganmu ya Allah. Dan kena minta ni, gagalkanlah segala perancangan jahat musuh-musuh Islam. Sebutlah parti-parti yang duk lawan tu. Nak sebut ketua dia pun ketua sebut bila, biar mati cepat sikit. Tengok, dia kata sini. Lagi dia kata, doa dan keluhan hamba-hambanya kita mengadu. Kena SMS kat Cikgu Derani. Kot saya dia tak tahu apa yang berlaku di Malaysia kan. Kot lagi dia ada peluang, pasal lah orang tak ramai tuan-tuan. Kerana itulah Allah hantar Toyota Corona tu. Sampai semua orang tak boleh pergi. Kata dia duduk ada kat Madinah kan tu. Kot lah siapa ni, dia yang tu dia roaming kot telefon tu no. Saya nak WhatsApp kat dia. WhatsApp boleh tak? Telefon dia kata pasal orang tak ramai, peluang nak masuk semayang dalam Hijri Ismail best bukan senang. Ustaz pernah dapat tak Hijri Ismail? Kita 6 kali pi, baru sekali dapat. Kali ke-6 baru dapat. Tu pun ustaz muda tu ajak. Boleh masuk semua cara tu banyak. Kita terus nak pergi rempur masuk mampus, tak boleh. Dia kena sikit-sikit. Daripada jauh tu kau dekat. Bila dekat pintu pum terus masuk. Semayang cukup khusyuk siapa? Kepala kena pijak. Dia pijak tu yang cerdik boleh ingat macam-macam. Pijak tu semua malaikat. Lepas tu doa Power Rangers kan tahun 2018 lepas mereka menang, saya doa ni so Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, porak-poranda kalah di kalangan mereka ya Allah. Porak-poranda sungguh. Mungkin bukan doa saya, tapi mungkin doa orang lain.
Kan? Keluar pula duduk depan multazam pula doa lagi. Tu dua tempat sampai tak menapi. Nah, tahu multazam? Tak menapi kan? Kain Kaabah terbuka sikit tu. Kalau kain terbuka banyak terbelah tu pramugari. Malindo air. Malindo air. Aku tak nak lah pasal kain dia terbelah. Dia beli kain tak cukup. Nak lain lah pula. Lain pun sama lah. Pakai skirt lah. Ada jam. Kan? Mas juga boleh. Mas kalau kita penerbangan nak pergi umrah, semua tertib pun. Pakai seluar panjang kan. Pakai baju okey lah macam tu. Saya pergi hari tu tahun 2018. Daripada airport Malaysia sampai naik kapal terbang, semua pekerja mas kenal aku. Terkenal aku ni semua. Terkenal sungguh saya ni. Kau ni ustaz kau ni. Naik duduk flight. 2 orang mai. Assalamualaikum ustaz. Kenal lah. Wish. Siapa tak kenal cerah Aduh, tu orang duduk jelas kat aku. Tu belum jadi apa wakil rakyat ni tu. Kan? Kalau wakil rakyat, hak julutong tu berak tik kapok. India je lah. Sengak lah. Mampu lah apa. Mereka kalau kecewa bunuh diri lah. Orang kapiak kan ada kerja lain. Kan? Kita tak kecewa. Sebab walaupun kita kalah, Tuhan abang, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Kita pegang ayat ni. Pandukan ayat ni. Jangan kamu merasa lemah dan jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya kamu tinggi di sisi aku selama mana kamu beriman. Faham Pak Di? Tak menang pun relax. Cool. Tak duk fikir nak bunuh diri kan, nak terjun jabatan kan. Kita mulia di sisi Allah selama mana kita beriman. Faham Ya Quran ni. Tengok dia kata lagi sini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail ketika meninggikan tapak Baitullah, kedua-duanya berdoa agar diterima usaha mereka itu. Doa tu pun dengar sampailah lah. Kerana dua beranak dan isteri ni hajar tu lah. Hari ni bumi Mekah dikunjungi berbilion-bilion orang, tuan-tuan. Masya Allah. Firman Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya engkaulah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ini doa kapal, tapi sebagian macam ayat Quran kan? Nas'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qaul fayatba'una ahsana. Tadi ustaz baca surah ni doa tu lah. Dia ni ayat ni, kalau ayat Quran dia dalam surah Az-Zumar kot. Buka ayat 17. Mana Quran? Buka ayat 17. Ya. Kita tengok mana apa mana. Sini ada ayat 17. Kami akan ikut apa yang kami dengar, baik semua kami nak ikut. Ada tak? Duk renung lama tu tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi ayat 17 Ustaz. Terang apa Ustaz? Pasal macam Az-Zumar. Mana Quran main tu? Apa aku tak percaya apa ni? Bukan duk cakap Quran sangat ni. Ambil buka-buka Az-Zumar tangan wali-wali, hamba jangan main-main. Baru nampak mampu ayat tu di FB. 18. Tu kata hampa saja. Bagi aku malu kata tak ada. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Apa yang kami dengar, kataan-kataan yang baik itu kami nak ikut. Az-Zumar ayat 18. Ni macam doa. Kita memohon pada Allah. Kami mohon kepada Allah agar menjadikan kami semua dari golongan mereka yang mendengar sesuatu perkataan lalu mengikut perkataan-perkataan yang sebaik-baiknya.
Kalau dah tok guru ustaz habaq Quran diikut lah, duk petikai apa lagi kan. Saya teringat tuan-tuan seorang ulama pesan kat saya. Dia tanya saya, "Enta dulu kerja apa?" "Saya kerja bank tu guru." "Siapa berhenti?" "Riba." Duk mengaji-ngaji sikit-sikit tu dia orang tu guru kata, ustaz-ustaz kata haram. Telan tak buat apa? Duk kerja sekolah agama rakyat ni lah. Mana nak pesan kat enta satu, niat bagi elok. Kalau niat mula elok, insya-Allah sampai penghujung elok. Kan? Aku duk tengok depa ni niat tak betul, tu mampu lah 20 bulan. Pas tak mati-mati lagi pun, 66 tahun dah tahun ni. Faham? Walaupun kocak juga pas kan. Tapi yang kocak-kocak tu keluar, hak kita kekal. Ulama tubuhkan pas untuk apa? Untuk Islam. Tu seorang ulama pesan kat saya. Niat bagi elok daripada mula sampai hujung baik. Tapi kalau mula tak betul, baru jalan lingkup. Ni kan? Parti Islam Malaysia ditubuhkan untuk apa? Untuk meninggikan kalimah Allah. Sebab tu hampa lari ke hampa tinggal, relax kan? Duk ada kat sejuta je. Macam tak percaya kat aku, tak percaya sudah, tak berhenti. Itulah sedikit as-sami'u, yakni Allah yang Maha mendengar. Tuan-tuan, jadi kita tak mampu nak membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kataan kita dicatat oleh malaikat dan juga didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bagi salam dulu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah. Ingat tiap-tiap malam doa yang sama, ya Allah ya Tuhanku, kata kita seorang-seorang. Dalam bahasa Melayu tu ada buat warak bi Arab lah. Dan selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia, serta rahmatilah, serta senantiasa dalam rahmat, petunjuk dan perlindunganmu ya Allah. Minta itu pun cukup dah, tapi tambahlah sikit. Dan hancurkanlah musuh-musuh Islam. Ringkirlah nama-nama mereka kan, limpelak apa semua kan, bagi mampu cepat sikit. Kadang-kadang saya rasa pelik, orang Melayu ni kuno-kuno hebat sangat, ada ilmu sihir. Duk buat kat Melayu, pergi buat kat depa lah. Dia tak? Pergi buat kat depa. Duk cari nak buat sama-sama Melayu. Tu kat mana tu? Apa nama? Kedai tu cukup maju lah, tak ada orang masuk lah. Apalah buat? Semua ni syirik semua ni. Kan? Ianya berlaku dengan izin Allah. Allah izin jadi. Kan? Kita doa bukan Allah izin jadi. Tapi kalau kita dizalimi, insya-Allah kena doa berterusan doa tadi. Boleh Pak Ji? Boleh Hai tak angguk pun. Tukar kemah apa? Niat belakang. Tu cerita dia. Kita bukan sonok pasal depa mampu, syukur pada Allah. Dan saya duk buat congak-congak tuan-tuan, inilah tanda-tanda kemungkinan Allah masih sayang umat Islam di bumi Malaysia. Dan kita kena ucap terima kasih pada Tun M lah. Dan harap-harap tak usah duk jadi dah, pergi pencen terus lah. Kan? Dia tu tak tahu apa strategi dia, tapi dia ada jasa juga. Sebelum ni saya pernah sebut, saya rasa macam dia nak buat sesuatu yang baik untuk Islam dan orang Melayu. Tengok duk tak duk letak jawatan kan, cacah merebah habis kan, sampai tak tahu siapa nak jadi PM. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan Agung interview seorang-seorang. 222, ingat senang nak ambil. Berapa hari kan. Semua banyak dalam sejarah lah. Di Malaysia ni sejarah banyak dicipta, di antaranya Timbalan Perdana Menteri duduk bawah satu bumbung, 2 orang, laki dan bini. Mana ada di dunia, tak ada kan. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah, Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amilus salihat tawassaw bil haqq tawassaw.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, terima kasihlah di atas sumbangan. Inilah satu masjid yang kutipan untuk tahfiz ni berjalan terusan setiap minggu. Nah, terima kasihlah dapat bantu kami. Projek kami memang duk berjalan lah. Dapat banyak mana kita terus buat, dapat banyak mana kita terus buat. Jadi ada tabung lah tuan-tuan nak sumbang, insya-Allah dia alu-alukan. Dan ada produk-produk malam ni kita promosi koko tuan-tuan. Nah, harga RM15 dah. Susu kambing yang kopi goji kekal RM20. Koko ni kalau budak-budak minat lah. Tapi kalau buat dengan ais memang Power Rangers lah. Sedap kan. Kita promosi RM15 lah. Pasal apa? Bukan dia nak expired dah lambat lagi. Saja nak bagi murah. Kalau hampa tak beli lagi aku tak tahulah. Kan? Kenapa turun RM10 pula kot? 10 pun tak beli. Tapi ambil free lah. Lorak apa kan? Nah, pasal kita saja nak bagi rasa koko tu tengok. Nah, yang lain harga dia samalah. Nah, jadi ada ubat gigi dan sebagainya. Dan lagi satu saya ingat di sini saya tak pernah sebut direct debit. Yang mana kerja-kerja belilah sumbang RM20. Nah, tiap-tiap bulan direct debit cikgu boleh kot. Bukan nak suruh sumbang lama, buat 30 tahun sudah lah. Lah saya buat 30 tahun. Dengan PAS panjang hayat. Dengan tahfiz saya 30 tahun. Kan? Nah, tiap-tiap bulan dia potong 150. Hak PAS 100, hak sekolah saya 50. Nah, tak rugi lah tuan-tuan, percaya. Bila baca ni tak pergi tengok. Buat sedekah-sedekah kelebihan banyak. Nah, mudah-mudahan siapa yang nak buat direct debit, insya-Allah tak lagi boleh main jumpa saya atau anak saya. Jadi sekadar tu sekali lagi ribuan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.